Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan 143 orang. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan, kes aktif seorang, kes yang sembuh 139 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasihan diri mandatori 625 orang. Sejak bulan Mac 2020, jumlah yang menamatkan pengasihan diri mandatori ialah 4,491 orang. Jumlah ujian virus SARS-CoV-2 yang dijalankan 99 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 48,953 ujian. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian seperti yang tertera. Pembangunan belia dalam menegakkan ajaran Islam sangat penting, terutamanya bagi merealisasikan wawasan Brunei 2035 sebagai sebuah negara dengan rakyat yang berpendidikan tinggi serta dilengkapi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas sempena sambutan awal tahun 1442 Hijrah yang diadakan oleh Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB pagi tadi. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Ceramah khas bertajuk Generasi Berilmu, Beramal dan Berakhlak Memacu Pembangunan Umat itu disampaikan oleh Awang Haji Samali bin Haji Adam, Pengarah Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Yunisa. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran diketuai oleh Awang Suhaif bin Abdullah, Pegawai Halwal Masjid Surah Ad-Difaq. Juga hadir Major Jeneral Pengiran Datuk Paduka Seri Aminan bin Pengiran Haji Mahmud, Pemerintah ABDB. Sejarah hijrah adalah sejarah hebat yang akan tetap unggul dan tersendiri menjadi pusaka umat seumur zaman. Di sebalik sejarah hijrah tersebut mengandungi hikmah untuk menyelamatkan akidah, menerusi perjuangan misi penyelaman yang diketuai oleh Nabi SAW. Perkara tersebut antara intipati ceramah khas bersama Mufti sempena awal tahun 1442 Hijrah. Yang berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin, Mufti Kerajaan, menerusi ceramah khas tersebut juga menggariskan perjuangan Nabi SAW yang sukar dalam peristiwa hijrah, iaitu perjuangan untuk agama Islam bersama para sahabat baginda. Menurut Yang Berhormat Pihin, hijrah adalah perjuangan dan perjuangan tersebut boleh dilihat dengan 3 strategi perjuangan yang boleh dihayati sebagai pemangkin semangat. Strategi perjuangan hijrah ada 3, saudara. 1. Strategi bilangan. 2. Strategi tempat. Dan 3. Strategi akidah. Strategi bilangan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnain." Surah At-Taubah ayat 40 tafsirnya, ketika kaum musyrikin di Mekah mengeluarkan Nabi daripada Mekah, 2 orang bersahabat, Baginda dan Abu Bakar, berlindung di dalam gua. Hanya mereka berdua sahaja di dalam gua itu. Bilangan 2 inilah namanya strategi bilangan. Cukup 2. Karena ruang gua memang hanya cukup untuk 2 orang sahaja yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi pangkalan
memulakan hijrah. Sementara gua sendiri, gua Thur pula, adalah ia merupakan strategi kedua, strategi tempat. Gua inilah tidak syak lagi merupakan strategi yang tidak kurang pentingnya untuk menjadi pangkalan misi hijrah. Strategi ketiga yaitu strategi akidah. Strategi ini paling diperlukan karena tanpa adanya ia, jiwa yang lemah akan kekal lemah. Semangat yang sejuk akan kekal sejuk, tidak bermaya untuk melakukan perjuangan besar seperti hijrah. Peristiwa hijrah memberi pengajaran kepada umat Islam akan kekuatan suntikan akidah daripada Nabi SAW kepada sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bersama-sama di dalam Gua Sur, supaya yakin jika sesuatu perjuangan itu ikhlas semata-mata kerana Allah, maka Allah akan bersama-sama dalam apapun perjuangan. Suntikan akidah daripada Nabi kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, malah kepada kita semua umat Islam, supaya yakin, supaya percaya bahawa dalam perjuangan, jika perjuangan itu ikhlas semata-mata kerana Allah, maka Allah adalah pasti bersama-sama dengan kita, pasti dan tetap bersama-sama dengan kita. Dan Allah, jika sudah bersama-sama dengan kita, bukannya perkara kosong, tetapi bersama-sama Allah itu ialah bersama-sama dengan pertolongannya sekali. Sama ada pertolongan itu berupa yang nyata, yang boleh dilihat, ataupun yang gaib, yang tidak dapat dilihat. Kehadiran awal Muharram di tahun baru ini adalah waktu yang sangat sesuai untuk bermuhasabah, iaitu menilai dan memperbaiki akan kekhilafan dan apa jua kekurangan diri sendiri. Sambutan awal tahun 1442 Hijrah di negara Brunei Darussalam diraikan dalam suasana yang aman, damai dan sejahtera. Menurut khutbah Jumaat, kita selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala dituntun untuk bermuhasabah sama ada kita telah menyempurnakan dan menunaikan segala kewajipan yang telah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah Jumaat hari ini bertajuk memperbaiki diri dengan muhasabah. Muhasabah termasuk menilai kesungguhan kita dalam mentaati segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah juga menyemak atau memeriksa sama ada kita telah berhasil ataupun sebaliknya dalam menanai dan melaksanakan tugas, peranan dan tanggungjawab diri kita sebagai ibu bapa, tanggungjawab sebagai seorang anak, tugas sebagai seorang pelajar, tugas sebagai seorang pegawai atau pekerja, ketua dan sebagainya. Jika setelah muhasabah itu, tugas dan tanggungjawab kita pada tahap yang baik, maka berusahalah menuju ke arah dan tahap yang lebih baik lagi. Manakala jika sebaliknya, apa yang kita dapat dari hasil muhasabah itu, kita merasakan bahawa masih terdapat kekurangan, kelemahan dan keburukan, maka kita wajar memakai konsep hijrah, iaitu melakukan perubahan dan berpindah dari kekurangan, kelemahan dan keburukan itu kepada kebaikan. Dengan memahami pendekatan seperti ini, maka kita akan sentiasa teringat, bahkan terdorong untuk memperbaiki segala kekurangan, kelemahan dan keburukan diri sendiri itu dengan semangat hijrah. Bersempena awal tahun 1442 Hijrah ini, marilah kita sama-sama bermuhasabah dan menanamkan azam ke arah kecemerlangan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bertakwa, lebih pemurah, lebih patuh dan mentaati segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya.
Bengkel pendekatan kolaboratif bersama media bagi memupuk budaya persaingan dan pengguna bijak. Perincian beritanya menyusul sebentar nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengadakan majlis penyampaian hadiah undian aspirasi 2 bagi suku ketiga petang tadi. Majlis undian dilancarkan oleh Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Timbalan Pengerusi Badan Penasihat Syariah BIBD. Manakala Awang Haji Minur Hadi bin Haji Mir Hassan, pemangku Ketua Pegawai Operasi BIBD, menyampaikan hadiah wang RM10,000 kepada 5 orang pemenang. Sementara 35 orang pemenang menerima hadiah wang berjumlah RM1,000. Aspirasi BIBD diperkenalkan bagi menyokong objektif negara dan Otoriti Moneteri Brunei Darussalam MBD untuk mempromosi budaya menabung dan pengurusan kewangan secara berhemah bagi penduduk di negara ini. Selain itu, menyumbang kepada kestabilan dan kemakmuran negara, begitu juga kelangsungan ekonomi bagi keperluan masa hadapan. Media berperanan sebagai rakan penting dalam menyebarkan maklumat bagi memupuk budaya persaingan dan pengguna bijak kara mencapai pasaran yang sihat dan kebajikan pengguna yang terpelihara. Perkara tersebut ditekankan semasa bengkel pendekatan kolaboratif bersama media bagi memupuk budaya persaingan dan pengguna bijak. Bengkel tersebut dianjurkan oleh Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna JPHEP di Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Darussalam Enterprise DARE. Bengkel disertai 12 wartawan dengan pengkhususan di dalam berita perniagaan dan ekonomi, agensi-agensi media termasuk media dalam talian. Bengkel bermatlamat untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai 3 perundangan iaitu Perintah Persaingan Perintah Pelindungan Pengguna iaitu Perdagangan Wajar dan Akta Kawalan Harga yang dikuatkuasakan oleh JPHEP melalui pendekatan kolaboratif bersama media. Sesi juga menekankan bahawa fungsi jabatan dalam mengawal harga melalui bahagian hal ehwal pengguna adalah terhad kepada barangan asasi tertentu yang tersenarai di bawah Akta Kawalan Harga dan barangan makanan asasi tertentu semasa musim perayaan. Ia adalah bagi meminimalkan gangguan intervensi sejajar dengan agenda kerajaan bagi mempromosi iklim perniagaan yang sihat dan dinamik yang menawarkan manfaat pasaran domestik yang berdaya saing kepada rakyat dan penduduk di negara ini. 24 kompaun dan 1 doket dikeluarkan semasa operasi sepadu sekatan jalan raya yang dijalankan di daerah Tutong kemarin. Antara kesalahan didapati semasa operasi tersebut ialah pengubahsuaian kenderaan, cukai jalan mansuh, lesen memandu mansuh dan tayar kenderaan yang tidak layak digunakan. Sepadu sekatan jalan raya penguatkuasa undang-undang telah dijalankan di kawasan bawah jambatan Kampung Bukit Beruang Tutong. Seramai 81 anggota dan ahli terlibat dalam operasi ini yang terdiri daripada Daerah Polis Tutong, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan Biro Kawalan Narkotik. Operasi bersepadu menumpukan pemeriksaan secara rambang terhadap para pemandu bagi memastikan mereka sentiasa mematuhi segala peraturan-peraturan lalu lintas. Operasi ini adalah usaha berterusan agensi penguatkuasa undang-undang di daerah Tutong dalam sama-sama mementeras jenayah dan kegiatan menyalahi undang-undang. Persatuan Pengakap Daerah Belait kini mempunyai bangunan ibu pejabat yang baharu. Pelancaran bangunan baharu ibu pejabat Persatuan Pengakap di daerah tersebut dihasrat melancarkan pengurusan dan pentadbiran dalam sama-sama mendukung dan membantu perkembangan berpengakam di peringkat sekolah maupun dalam kalangan masyarakat di daerah Belait. Awang Muhammad Hatta bin Haji Suhaili, pemangku Pesuruhjaya Pengakam Daerah Belait, dalam ucapannya melahirkan penghargaan kepada ahli-ahli Majlis Pengakap Daerah Belait
di atas komitmen dan kerjasama yang telah diberikan di dalam menjalankan pelbagai aktiviti pengangkam sama ada peringkat daerah, kebangsaan malahan peringkat serantau. Antara yang hadir, ahli-ahli majlis pengangkap daerah lain, ahli-ahli majlis pemimpin pengangkap daerah lain dan perwakilan-perwakilan khas dari 4 buah agensi kerajaan.